dari tahun 2013 lagi Ustaz, sehingga kini. Dan dia sudah berkahwin, tapi kalau dia nak try ibu belakang mana, usia dia lebih kurang macam kita juga lah, supaya 36 tahun. Saya tak nak panjangkan cerita sebab kita bagi peluang lebih untuk kuliah hari ini. Dan saya juga tidak akan mengambil peluang ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada penyumbang penaja program hari ini, iaitu daripada pengurusi AJK Biro Agama Majlis Perwakilan Penduduk MPP Zon 18, iaitu Tuan Haji Samsudin Abdul Rahman yang sudi menaja untuk program kali ini. Tadi beliau ada berbisik pada saya, kalau tak cukup bagi tahu. Okey, insyaAllah untuk tidak membuangkan masa, kita sama-sama meraihkan dan mendengar kuliah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Zar. Selepas itu kita akan beri laluan untuk azan, dan kita kalau Ustaz ada masa, kita bagi peluang untuk sambung kuliah sekiranya ada kelapangan dari Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Ya rahmati Allah, Tuan Pengurusi Majlis juga merangkap timbalan pengurusi surau Ihsaniyah Subang, Tuan Haji Zainal bin Haji Zaini, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, seterusnya yang berbahagia Puan Nur Alizah Haji Basri selaku Ketua Muslimah Surau Ihsaniyah, ahli kita kuasa surau. Tidak lupa juga kepada Tuan Haji Samsudin bin Haji Abdul Rahman Petegudi, dan juga ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sebelum kita memulakan perkongsian ilmu pada malam ini, marilah sama-sama kita mentasydid niat kita. Apa itu tasydid? Iaitulah kita memperbaharui niat kita. Kita datang ke surau ini menunaikan salat maghrib dan duduk di dalam majlis ilmu ini semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang, bukan orang sini, orang tempat lain. Ada orang dia datang surau sebab kebetulan malam ni dia free. Kebetulan dia free malam ni, tak ada buat apa-apa, pergilah surau. Ada orang pergi surau, pergi masjid sebab nak jumpa kawan-kawan. Dah lama tak jumpa si fulan bin si fulan. Dah lama tak jumpa haji ni, haji tu. Jadi dia pergi masjid dan pergi surau dengan harapan dapat jumpa. Salah dah niat. Jadi kita betulkan niat kita. Kita datang surau, kita datang masjid semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana ikhlas itu sangat penting dalam ibadah kita. Kalaulah kita ibadah tapi tidak ada ikhlas, maka pada kita ianya sudah cukup sempurna, tapi di sisi Allah tidak ada
penerimaan. Maksudnya Allah Ta'ala tidak menerima amalan yang tidak ikhlas. Rugi kita. Ada yang datang jalan kaki, ada yang datang naik motor, naik kereta. Semua pengorbanan kita, semua usaha kita, kalaulah kita tidak ikhlas, maka sia-sia sahaja. Dan yang kedua, bila mana kita berada di dalam majlis ilmu, berada di masjid ataupun di surau, maka hendaklah kita memasakkan niat kita ini bahawa tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita sihat macam mana pun, kalau Allah Ta'ala tak izinkan kita untuk beribadah, kita juga tidak mampu untuk beribadah. Walau macam mana free ataupun lapang sekalipun masa kita, kalau Allah tak jentik hati kita, tak pilih kita, tak gerakkan kita untuk beribadah, kita juga tidak akan bergerak. Itu sebab pentingnya pada kita untuk sentiasa merasakan semua yang kita buat adalah dengan hidayah dan taufik, bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kerana kita hanyalah hamba yang sangat-sangat lemah. Kita tak mampu buat apa-apa. Ada orang boleh sembahyang tahajud 12 rakaat, bukan sebab dia hebat, tapi sebab Allah Ta'ala gerak dia bangun. Ada orang boleh solat duha 12 rakaat istiqamah, bukan sebab dia hebat, sebab Allah Ta'ala tolong beribadah. Itu sebab kita jangan mimpi masuk syurga dengan ibadah kita, dengan amalan kita. Tidak. Kita masuk syurga dengan ihsan, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sebab ibadah kita. Kalaulah kita hidup ratus ribu tahun sekalipun kita beribadah, kita takkan mampu bayar nikmat mata yang melihat. Baru nikmat mata tak mampu nak bayar dengan ibadah kita. Belum nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat mulut, nikmat hidung, nikmat udara yang kita dapat. Tuan-tuan bayangkan sahabat-sahabat kita yang diuji dengan COVID, macam mana dia diberi bantuan pernafasan. Habis dia bantuan pernafasan, dia dapat normal semula. Dia kata apa? Punya nikmatnya bernafas, punya nikmatnya bernafas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tak dapat tidak, apa saja ibadah yang kita buat, yang pertama kena ikhlas. Yang kedua, kita kena rasa bahawa apa saja yang kita buat semuanya dengan bantuan dan juga izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian mukadimah kita malam ni. Boleh balik lah. Kalau ikut sejarah, Tuan Haji Roslan dah melamar saya kira-kira 2 tahun yang lepas untuk berkunjung ataupun untuk beramah mesra dengan masyarakat ataupun jemaah di Surau Ihsaniyah. Tapi memandangkan kita diuji dengan COVID, PKP dan sebagainya, alhamdulillah hari ini 19 hari bulan 2022, Allah Ta'ala izinkan saya, kebetulan malam ni kosong, tidak ada apa-apa program. Jadi Allah Ta'ala izinkan untuk ke sini. Alhamdulillah, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sedikit perkongsian berkenaan dengan kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad merupakan umat yang teristimewa di kalangan umat-umat Nabi yang lain. Sehingga kan satu cerita bahawa Nabi Musa alaihi salam ingin menjadi salah seorang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kerana istimewanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan umat Nabi Muhammad ni ada banyak. Untuk kita cerita malam ni memang tak sempat lah. Kita jumpa tahun depan untuk disambung. Tapi ada satu part
daripada banyak-banyak tu, saya nak kongsikan pada malam ini sebagai motivasi kepada kita untuk kita terus menambah dan meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan juga menambah bekalan kita, bekalan amal ibadah kita sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia? Iaitulah buat sedikit, pahalanya banyak. Amalan sedikit, pahala berganda. Amalan sedikit je, tapi pahalanya berganda. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Kerana apa? Sebab umur Nabi Muhammad ini baina 60 wa 70, 60 ke 70 saja. 60 ke 70. Oleh kerana umur umat Nabi Muhammad ini pendek, maka Allah Ta'ala bagi kelebihan pada umat Nabi Muhammad. Bila mana dia melakukan amalan, apa-apa amalan, apa-apa ibadah, buat sikit, tapi pahalanya berganda-ganda. Apa contoh kita boleh bawa? Contoh ialah melakukan kebaikan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala beritahu, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Man jaa bil hasanati falahu 'ashru amsalha. Allah Ta'ala beritahu, barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maksudnya barang siapa yang membuat satu kebaikan, maka baginya 10 kali pahala. Buat satu, dapat 10. Masya Allah. Hari ini kita menganjurkan kuliah maghrib. Orang ramai datang. Setiap tapak, setiap langkah orang yang datang dapat pahala kepada pihak penganjur. Kalau nak kira tapak, memang tak terkira lah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala gandakan pahalanya pada pihak penganjur. Kita jalan-jalan dekat jalan raya, nampak ada benda yang menghalang jalan. Contohnya mungkin ada ranting, mungkin ada paku. Kita ambil, kita buang. Buat satu kebaikan, kita dapat 10 kali ganjaran. Baik, seterusnya sedekah. Bersedekah satu, dapat 10. Sedekah RM1 dapat RM10. Contoh kita lah, sedekah RM1 dapat RM10. Tapi kita tak boleh nak claim RM10 tu dekat dunia, tak boleh. Kena claim dekat akhirat nanti. Masuk RM1 je, tabung. Tapi kalau boleh tabung malam ni jangan masuk RM1. Lebihkan sikit masuk. Berapa tu Haji? Paling kurang tidak? RM20, RM50 kan? Nabi kata, barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, daripada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan diganda dengan 10 kebaikan. Baca satu huruf, dapat 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim, kata Nabi, tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berapa huruf? Ada 3 huruf kat situ. 3 kali 10, 30 pahala kita dapat. Satu juzuk ada berapa muka surat? 20 muka surat. Okey, soalan senang, semua boleh jawab. Susah sikit. Satu muka surat ada berapa baris? Satu juzuk 20 muka surat. Okey, betul lah. Ini ramai orang jawab. Satu muka ada berapa baris? Ada yang 1, ada yang 10, ada yang 15. Okey, bergantung pada cetakan lah. Tapi sepanjang kajian saya, satu muka ada 15 baris. Satu muka ada 15 baris.
Oh dah kurang dah orang jawab. Ada lagi 3. Satu baris ada berapa huruf? Lagi tak ada orang jawab. Tak jawab bukan sebab tak baca, sebab benda tak kira. Kita baca tapi kita tak kira. Okey. Satu baris ada lebih kurang 35, 40, 45, 50. Kita ambillah satu baris 40 huruf. Satu baris 40 huruf. Ini kita soalan matematik sikit. Jadi saya ulang Satu baris ada 40 huruf. Kali dengan 15 baris satu muka bersamaan dengan 600 huruf untuk satu muka. Okey. Kalau dah kita baca satu hari, satu muka dah dapat 600 huruf kali dengan fadilat hadis Nabi tadi 10, berapa kita dapat? 6,000 pahala kita dapat, betul? Satu muka dapat 6,000 pahala. Kalau baca 20 muka 120,000 pahala. Betul ke? Betulkan saya kalau saya salah. Satu muka dapat 6,000 pahala. Kalau kita baca satu juzuk 20 muka surat bersamaan dengan, betul, 120,000 pahala. Kadang kita nak baca satu hari setengah muka pun susah. Ni nak bagi motivasi dekat saya dan dekat semua. Satu juzuk kita baca dapat 120,000 pahala. Tuan-tuan, kalaulah Allah Ta'ala tukar pahala tadi dalam bentuk material, dalam bentuk wang ringgit, agak-agak kita lah, kita nak mengaji, lepas habis juzuk 1 tu nak mengaji lagi ke, ataupun kita Sadaqallahul Azim, kita sambung. Sebab apa? Sebab memang sifat manusia tidak pernah cukup. Sifat manusia memang tak pernah cukup. Tipulah kalau dah habis satu juzuk tu, buka bawah sejadah, tengok ada 120,000, dia tak sambung lagi juzuk yang kedua. Silap-silap boleh habis satu hari 30 juzuk. Silap-silap boleh habis satu hari 30 juzuk. Itu sebab kita sebagai orang yang beriman, kita kena alladzina yu'minuna bil ghaib. Dalam surah selalu kita baca dalam awal surah Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Apa dia? Percaya, beriman pada perkara-perkara yang ghaib. Apa itu ghaib? Tak nampak tapi ada. Tak nampak tapi kita kena beriman bahawa ada. Adanya pahala, adanya dosa, adanya syurga, adanya neraka, adanya malaikat, adanya jin. Kita kena percaya, kena beriman. Adanya Allah Ta'ala, kena beriman. Memang sifat manusia, kalau dia tak nampak, dia sukar nak percaya, betul? Manusia, kalau dia tak nampak dengan mata dia, mana dia sukar nak percaya. Betul dia tak percayalah. Pernah tak tengok? Dia kata, wahai rakyat Malaysia, tolong percaya, COVID itu ada dan benar. Sebab apa? Sebab dia dah kena. Kita yang belum kena, bolehlah kita kata tak apalah, COVID itu tipu semua tu. Belum kena. Jadi nak cerita kata, kita manusia kalau kita nampak dengan biji mata kita, maka kita takkan percaya. Percaya ke tak percaya? Mestilah percaya, sebab imam yang cakap, takkan imam nak tipu. Betul? Sebab yang cakap tu imam. Tapi saya nak bagi tahu dengan tuan-tuan, ada di kalangan kita yang percaya 20% je. Ada di kalangan kita yang percaya 50%. Ada di kalangan kita yang percaya 80%. Dan tak ada yang percaya 100%. Sebab apa? Sebab dia tak tengok. Kalau dia naik dengan saya, dia tengok agak-agak berapa ratus dia punya keyakinan ni? 100%. Jadi nak cerita apa? Nak ceritanya manusia ini, bila dia tak tengok dengan biji mata dia, maka dia tak percaya. Itu sebab dalam Quran Allah Ta'ala banyak bagi peringatan kepada kita. Allah Ta'ala cerita apa? Dalam surah Sejadah. Kan biasa imam kita bawa surah Sejadah hari Jumaat kan?
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Allah Ta'ala berkata apa? Ketika mana orang yang melakukan dosa melihat tentang api neraka, melihat adanya balasan api neraka, lalu mereka mohon dengan Allah, Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Allah, hari ini aku dah lihat dengan biji mata aku, memang betul orang kena bakar, memang betul kepanasan api neraka, memang betul ada azab neraka. Wa sami'na, aku dah dengar orang menjerit kesakitan, aku dah dengar orang meraung-raung menahan panasnya api neraka. Farji'na ya Allah, farji'na ke mana? Farji'na na'mal salihan, kembalikan aku ke dunia. Nak buat apa? Na'mal salihan, nak buat kebaikan, nak buat ibadah. Syaitan kata, banyak dah ibadah tu, orang lain tak buat duha, awak buat duha. Banyak dah ibadah tu, orang lain tak pergi pun masjid 5 waktu, awak pergi 5 waktu. Dah banyak dah ibadah tu, sembahyang tahajud 4 rakaat dah banyak dah tu, orang lain semua tidur. Tengok syaitan punya permainan, dia bisik kat kita. Hebat tak hebat? Jadi kita pun bila rasa, oh betul juga, tengok jiran sebelah, depan belakang semua tak pergi masjid, kita je pergi masjid. Oh, kan main kita pagi-pagi tu panaskan motor, bukan orang sini lah, orang tempat lain, nak menunjukkan kata kita pergi masjid. Allahu Akbar. Itu sebab perlunya kepada kita ilmu tasawuf, untuk kita cuci hati dan jiwa kita, supaya semua yang kita buat mesti kerana Allah Ta'ala. Tu bila mana kita daripada rumah tadi datang sebab tujuan lain, maka dah sampai surau, betul kan? Ya Allah, aku datang majlis ilmu dekat Engkau ya Allah. Kita takut kita ibadah tapi rupanya sia-sia. Jadi nak cerita pasal Quran tadi, kembali kepada cerita Quran ni, banyak panjang pula menincong kan. Kembali kepada kelebihan amalan sedikit, pahala berganda. Jadi Al-Quran merupakan antara amalan yang sikit tapi dia punya pahala bergandanya tu banyak. Orang yang mengaji tapi tak pandai-pandai, dia pergi mengaji ni. Kita di masjid negeri, seperti mana mungkin ada di antara kita yang maklum, kita ada program pengajian bersijil. Kalau kita tadi nak cerita, kalaulah kita ni orang yang mengaji, orang yang belajar tapi tak pandai-pandai, Allah Ta'ala tak marah. Yang Allah marah orang yang tak pandai, tak pergi mengaji. Orang yang tak pandai, tak pergi mengaji. Ini Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala tak tanya pun berapa juzuk kita baca, berapa kali kita khatam, semua dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tanya, dah mula ke belum belajar Quran? Juga dalam pengetahuan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tahu ke dah mula ke belum. Jadi ambil kesempatan ni, cari guru, belajar. Tak apalah mula daripada alif bata pun tak apa. Jumpa imam-imam kita, bilal kita, ustaz-ustaz kita, cari untuk kita belajar dan terus belajar. Kalau kita tak mampu baca Quran, tak mampu nak belajar Quran, kita ada duit lebih, cari mana-mana pelajar yang nak belajar, sponsor dia belajar. Sponsor dia belajar. Besok dia belajar, dia mengaji, dia mengajar, itulah pahala kita, itulah saham kita. حي على الصلاة الله أكبر
إلا الله. Baik tuan, sedikit lagi tuan yang terakhir. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Nabi suruh kita dengan fi'il amar. Siapa yang mengaji bahasa Arab tahu dah fi'il amar, fi'il suruhan. Nabi suruh kita Iqra'ul Quran, bacalah kamu akan Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah, sesungguhnya Al-Quran ini akan datang kepada pembacanya di hari kiamat nanti, syafi'an li ashabi, sebagai pemberi syafaat. Itu sebab orang yang bijak ialah orang yang telah melantik peguamnya sebelum dia meninggal dunia. Bukan peguam dekat dunia, peguam dekat dunia pun satu hal juga, boleh nanti. Peguam di akhirat nanti. Siapa dia? Al-Quran. Al-Quran menjadi peguam bila kita, ketika mana kita meninggal dunia nanti. Itu sebab kita kena baca Quran dekat dunia masa kita hidup. Kalau masa kita hidup pun kita tak baca Quran, tak mendampingi Al-Quran, jangan mimpilah Al-Quran nak jadi peguam bila kita. Jangan mimpi. Itu sebab orang yang bijak, dia melantik peguam bela dia, iaitulah Al-Quran, sebelum dia meninggal dunia. Tuan-tuan, kita ada kesempatan lagi, kita ada masa lagi, kita masih hidup. Maka cari ruang, cari peluang untuk kita belajar Al-Quran. Sebab apa saya suka ambil kelebihan umat Nabi Muhammad ini pada amalan berganda dan contohnya Al-Quran, kerana baca satu huruf je tapi pahalanya banyak. Ini yang kita nakkan. Mudah-mudahan dengan perkongsian kita yang sedikit dan sekejap ini, kita mengambil manfaat. Tujuannya supaya dia menjadi motivasi kepada kita untuk kita terus beramal ibadah, untuk kita terus membaca Al-Quran, untuk kita terus memperbaiki mutu bacaan kita. Ini pun satu masalah juga. Itu sebab kita ada adab dalam menegur Quran. Maksudnya kalau kesalahan lahnul khafi, tak apa, tak payah tegur pun tak apa. Tapi lahnul jali kena tegur. Tukar baris dengan baris, tukar huruf dengan huruf. Patutnya baris tu baca du, tapi dia baca da. Okey, boleh betulkan. Patutnya huruf tu bunyinya ta, tapi dia baca ta. Itu boleh betulkan. Tapi kalau panjang tak cukup, dengung tak cukup, tak apa, tak ada masalah. Sikit-sikit kita bantu dia, kita guide dia. Jadi lama dia seronok lah nak baca Quran. Ini kadang-kadang kita pantau orang nak baca Quran, kita betul-betul dah pandai baca Quran, dia nak betulkan aja. Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian sikit pada malam ni dapat kita mengambil manfaat, kita amalkan, kita sebarkan, dan yang paling penting ialah kita terus berusaha dalam menjadi hamba Allah yang mentaati perintah Allah dan juga meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pihak surau, terima kasih sahabat saya ataupun ayahanda saya lah, Tuan Haji Roslan, atas usaha jemputan ini. Saya mohon maaf atas kekurangan dan kelemahan. Terima kasih atas tumpuan, terima kasih atas perhatian, terima kasih atas kehadiran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala istiqamahkan kita dalam majlis ilmu. Bukan saja kena pilih penceramah baru nak datang, maksudnya penceramah yang best-best baru nak datang. Tidak, semua penceramah kita datang, duduk dan dengar. Saya difahamkan tempat kita ni penuh 30 malam 30 malam. Kalau tak dapat datang 30 malam, maka cari juga kesempatan untuk datang pada 30 malam. Kalau tak sempat 30 malam, datanglah 20 malam. Tak sempat 20 malam, datang 10 malam. Jangan langsung tak datang kuliah masjid surau kita, rugi sangat.
Kita datang bukan kita kena bayar duit. Penceramah surau bayar. Dah untung dah kat situ. Jadi kita datang duduk, bawa buku, dengar ceramah, ambil ilmu. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada pengajian yang akan datang. Terima kasih pihak surau atas jemputan dan ingatan. Akhirnya saya mohon maaf atas kekurangan dan kelemahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.